Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita hari ini petang ni bersama saya Firdaus Selamat di dalam segmen Bicara Minda. Jadi bagi yang baru pertama kali datang untuk menonton, saya mohon anda untuk subscribe ke channel saya. Bagi yang dah menonton, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan anda dan juga adik keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan pada hari ini, walaupun kita semua telah mengetahuinya, adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Tak boleh nak berhenti senyum. Okey. Jadi alhamdulillah, berita gembira yang pertama berkenaan dengan Air Sinar. Air Sinar telah pun diterima cadangannya. Alhamdulillah, kerajaan telah pun bersetuju untuk meneruskan program pembayaran Air Sinar dan diberikan satu nama baru, iaitu Air Citra, ataupun ia adalah satu package rancangan package bantuan yang baru, iaitu dinamakan sebagai Air Citra, yang mana permohonan untuk pengeluaran Air Citra ni adalah maksimum sebanyak RM5,000 dan pembayaran bulanannya dan dia wajib dibayar secara bulanan selama 5 bulan, iaitu semaksimum sebanyak RM1,000 sebulan. Jadi kalau kita layak untuk mengeluarkan RM5,000, jadi setiap sebulan kita akan dapat sebanyak RM1,000, dan program ni akan berlangsung selama 5 bulan. Dan Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengumumkan tadi untuk pendaftaran akan dibuka pada 7 Julai ataupun pertengahan bulan Julai. Saya ada buat nota tapi saya tak bawa apa pun hari ini. Okey. Dan kemudian bayaran pertamanya akan mula dikreditkan seawal insya-Allah pada bulan Ogos 2021, 8, 9, 10, 11 dan 12. Maksudnya program Air Citra ni adalah akan dibayar kepada pencarum yang berminat untuk mengeluarkan caruman anda sehingga hujung tahun. Details ataupun maklumat yang lebih lanjut berkenaan Air Citra ni masih belum lagi dikongsikan. Jadi kita tak tahu sama ada permohonan ni melibatkan kedua-dua akaun 1 ataupun akaun 2 ataupun bagaimana. Jadi insya-Allah yang berkenaan dengan Air Citra, apabila telah diumumkan secara rasminya oleh pihak KDBSP untuk kita melihat maklumat dan detail pembayarannya, saya akan kongsikan kepada anda semua. Perkara kedua yang terbaik yang diumumkan adalah moratorium secara automatik. Automatik ni adalah automatik lulus, tetapi kita yang berminat untuk mengambil moratorium ini, anda tetap harus memohon moratorium. Dan kalau kita tengok, lihat balik imbas kembali pada tahun lepas, kebanyakan permohonan untuk moratorium adalah permohonan secara online, dan juga ada sebilangan yang hanya sekadar perlu menjawab yes, ya ataupun tidak di dalam telefon bimbit apabila pihak bank menghantarkan mesej untuk bertanyakan sama ada kita berminat untuk moratorium ataupun tidak. Dan moratorium ini diberikan kepada semua jenis pinjaman, kategori pinjaman kecuali kredit kad, termasuk juga sama ada peminjam secara individu, PKS mikro dan peminjam-peminjam yang lain. Jadi diberikan secara menyeluruh. Dan insya-Allah berkenaan dengan moratorium, apabila diumumkan kelak, saya akan berkongsikan kepada anda semua. Cuma diharapkan berkenaan dengan moratorium ni tidak ada lagi isu berkenaan dengan kadar faedah ataupun interest yang dikenakan ke atas pinjaman yang tidak berbayar ini. Seperti yang tahun lepas, tiba-tiba bagi pinjaman kenderaan, hire purchase, tiba-tiba dikatakan ada sebilangan bank yang memasukkan interest bulanan, sedangkan kalau ikut pelaksanaan awal moratorium ni, 6 bulan moratorium tidak membayar pinjaman, tetapi tidak ada sebarang interest yang berjalan kecuali bagi interest pinjaman perumahan kalau tidak salah saya. Okey, itu adalah berkenaan dengan moratorium. Jadi kita tunggu details berkenaan dengan moratorium dan saya akan kongsikan kepada anda semua. Dan yang terakhir sekali adalah berkenaan dengan bantuan khas COVID-19. Ini adalah salah satu bantuan yang menarik perhatian saya juga. Bantuan yang diumumkan pada hari ini sebenarnya terlalu banyak, tetapi saya hanya memfokuskan kepada beberapa bantuan yang saya selesa untuk bercerita kepada anda, yang mana berada dalam skop saya. Saya adalah penerima Air Sinar, saya adalah ahli keluarga penerima BPR, BPN, dan saya juga adalah saya juga mengambil moratorium. Jadi benda-benda ini berada dalam ruang lingkup saya dan saya lebih selesa untuk berkongsikan kepada anda benda yang saya tahu. Jadi itu yang lebih terbaik pada saya lah. Jadi berkenaan bantuan khas COVID-19 ni, dia akan memanfaatkan lebih 11 juta isi rumah.
individu ataupun warga emas dengan jumlah sebanyak 4.6 bilion, yang mana isi rumah miskin Tegar bakal menerima bantuan sebanyak RM500 pada bulan Ogos, RM500 pada bulan November dan RM300 pada bulan Disember, yang mana menjadikan jumlah keseluruhan adalah sebanyak RM1,300 bagi isi rumah yang miskin Tegar. Manakala individu bujang yang miskin Tegar pula akan menerima sebanyak 200 pada bulan Ogos dan 300 pada bulan November, menjadikan jumlah bagi bujang miskin Tegar adalah sebanyak RM500. Dan kedua, kategori isi rumah B40 akan menerima bantuan sebanyak RM500 pada bulan Ogos dan juga RM300 pada bulan Disember, berjumlah sebanyak RM800. Manakala bagi bujang pula akan menerima bayaran sebanyak RM200 pada bulan Ogos. Dan yang terakhir sekali, M40 juga tindak ketegalan bagi bantuan khas COVID-19 ini, yang mana M40 turut menikmati bayaran sebanyak RM250, yang mana bujang pula dari kategori M40 akan menerima bayaran sebanyak RM100, dan bayaran ini akan mula dibayar bagi M40 ini pada bulan Ogos 2021. Ini adalah antara 3 perkongsian yang saya berminat untuk kongsikan kepada penonton-penonton channel saya. Dan kemudian berkenaan dengan iCitra. iCitra ni apabila dibuka kelak, jadi apa yang saya nak nasihatkan di sini, nak menyampaikan pesanan kepada anda semua. Yang pertama, dalam tempoh masa yang ada ni, cuba cari satu kaedah untuk membuat iAccount. Tidak wajib, tetapi sebaik-baiknya anda mempunyai iAccount. Kita boleh memantau berapa baki dan sebagainya, jadi memudahkan kita untuk memohon, nanti kita tahu kelayakan kita berapa banyak. Yang kedua, apabila dibuka permohonan untuk iCitra ini, bagi mereka yang mungkin kurang pasti, kurang jelas, ataupun yang mana yang pernah menonton video saya dan pernah bertanyakan kepada saya secara peribadi, ramai yang apabila memohon iSinar salah buat permohonan, tak tarik amount pada kadar yang sepatutnya, kemudian boleh buat pindaan pun salah lagi sebab pemahaman dia tidak jelas. Dia ingat dia tarik pada kadar amount tu dia akan dapat, rupanya apa yang dia tarik tu dah diberikan pada bayaran pertama. Jadi bagi mereka yang dua-dua kali ni ada membuat kesilapan, bagi mereka yang tidak jelas, bagi mereka yang mungkin mudah keliru, saya nasihatkan anda, apabila iCitra sudah boleh dipohon, tunggu. Nak tunggu apa? Sekurang-kurangnya kalau anda yakin dengan saya, dengan apa yang saya kongsikan selama tempoh daripada saya mula berkongsi info berkenaan dengan iSinar dan sebagainya, jika anda yakin dengan saya, tunggu. Sebab saya sendiri akan memohon iCitra dan saya akan buat satu video macam mana nak mohon, apa yang anda perlu tekan, apa yang anda perlu tarik dan sebagainya, bagi mengelakkan sebarang kesilapan. Saya tidak kata saya adalah yang terbaik, tetapi saya, seperti yang saya katakan sebelum ni, saya sendiri adalah penerima iSinar dan saya sendiri akan memohon iCitra. Jadi daripada apa yang saya lakukan untuk iCitra nanti, saya akan kongsikan kepada anda semua bagi membantu mereka yang mungkin rasa tidak jelas tentang kaedah untuk memohon. Okey, jadi saya rasa itu saja perkongsian saya untuk hari ini. Banyak lagi bantuan berkenaan dengan JKP, moratorium bagi pinjaman pendidikan, diskaun bil elektrik dan sebagainya, tapi saya lebih berminat untuk berkongsi tentang 3 bantuan ini sahaja, kerana ini adalah dua bantuan yang saya dekat dengan diri saya, dan juga bantuan khas COVID ini adalah satu perkara yang sangat baik untuk saya kongsikan kepada anda semua. InsyaAllah apabila mendapat maklumat yang lebih detail nanti, saya akan berkongsikan anda semua. Jadi bagi mereka yang mungkin mengharapkan penjelasan sikit pada saya cuba membantu anda. Tidak ada apa-apa orang kata apa, tipu helah dan sebagainya. Saya cuba berkongsi dan membantu anda. Jadi bagi mereka yang rasa memerlukan bantuan dan juga panduan daripada saya sentiasa, saya mohon anda untuk subscribe ke channel saya dan juga bubuh ring bell tu. Sekurang-kurangnya bila saya upload video yang baru, anda akan mendapat notification daripada YouTube. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala. Terima kasih kepada kerajaan kerana sudi mendengar rintihan dan keluhan rakyat. Kita jumpa lagi. Jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.